Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita sambung subtopik 6.3 iaitu sebatian. Sebelum kita teruskan 6.3 sebatian, cikgu nak tunjuk amali yang akan dan pelajar mesti buat di dalam makmal, iaitu macam mana kaedah pengasingan campuran. Jom kita tonton. Okey. Apabila serbuk teh dicampurkan ke dalam air, ia membentuk campuran serbuk teh dan air. Bagaimanakah campuran ini boleh diasingkan? Sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengasingkan campuran, kita mesti memahami apakah campuran. Campuran terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian yang bergabung secara fizikal. Berikut merupakan contoh-contoh campuran. Antaranya ialah gangsa, loyang, filter, kenuli, air laut, udara, susu, jus oren dan juga minuman ringan. Kaedah pengasingan campuran terdiri daripada penapisan, penurasan, penyulingan, kaedah pengasingan menggunakan magnet, pengenapan, pengapungan dan juga kaedah kromatografi. Baiklah, untuk teh yang kita bincangkan di awal tadi, cara terbaik untuk mengasingkan serbuk teh daripada campurannya ialah dengan menggunakan kaedah penapisan. Biasanya kita menggunakan penapis teh untuk mengasingkan campuran tersebut. Untuk mengasingkan campuran, kita mesti mengetahui sifat-sifat fizikal campuran tersebut sebelum kita memilih cara untuk mengasingkannya. Apakah kaedah yang digunakan untuk mengasingkan campuran? Oleh kerana campuran digabungkan secara fizikal, campuran juga boleh diasingkan melalui kaedah fizikal. Kaedah pengasingan bergantung kepada sifat-sifat fizikal bahan yang hadir di dalam suatu campuran dan bahan yang diperolehi daripada campuran. Berikut adalah kaedah-kaedah untuk mengasingkan campuran. Penurasan adalah kaedah yang digunakan untuk mengasingkan bahan pepejal tidak larut di dalam suatu campuran antara cecair dan pepejal. Kaedah pemisahan magnet pula mengasingkan campuran yang boleh ditarik oleh magnet daripada bahan yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Kaedah pengapungan pula digunakan untuk mengasingkan campuran cecair yang tidak larut atau mempunyai ketupatan berbeza.
Kromatografi pula digunakan untuk mengasingkan jumlah campuran yang sedikit. Ia digunakan untuk mengasingkan pewarna-pewarna dalam dakwat. Kaedah penyulingan digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan cecair terlarut campur yang mempunyai takat ideh yang berbeza. Kaedah pengelapan digunakan untuk mengasingkan bahan pepejal tidak larut dan campuran cecair. Baiklah, untuk teh yang kita bincangkan di awal tadi, cara terbaik untuk mengasingkan sebut teh daripada campurannya ialah dengan menggunakan kaedah penapisan. Biasanya kita menggunakan penapis teh untuk mengasingkan campuran tersebut. Kaedah penapisan digunakan untuk mengasingkan campuran pepejal dengan saiz yang berbeza. Air teh ini telah pun sedia untuk diminum. Cukup minum ya.
Video tadi menunjukkan eksperimen teknik pengasingan campuran. Okey, jom kita teruskan subtopik seterusnya iaitu 6.3 sebatian. Dalam topik ini, pelajar dapat berkomunikasi mengenai sebatian dalam kehidupan seharian. Pelajar dapat menunjukkan cara pembentukan sebatian daripada logam dan bukan logam. Pelajar dapat merumuskan bahawa jisim diabadikan semasa perubahan kimia. Pelajar dapat mengasingkan sebatian melalui kaedah kimia. Pelajar dapat membezakan perubahan kimia dengan perubahan fizik dan pelajar dapat membezakan campuran dengan sebatian. Jadi kita lanjutkan subtopik seterusnya ialah sebatian. Sebelum ni adalah campuran. Okey. Jom kita mengenali sebatian. Sebatian adalah bahan yang terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 185 ya. Di mana contoh sebatian ialah air ialah sebatian yang terdiri daripada atom hidrogen dan molekul. Tindak balas kimia diperlukan untuk menguraikan sebatian kepada unsur-unsurnya. Okay. Contoh sebatian adalah gas hidrogen klorida. Air H2O bergabung secara kimia molekulnya, jadi ia adalah contoh sebatian. Amonia, okey. Ini adalah contoh-contoh sebatian. Bermaksud molekul air ini iaitu molekul contoh air H kan. Okey, H2 lepas tu oksigen 1, H2O bergabung secara kimia. Jadi kalau bergabung secara kimia, air adalah sebatian. Sebelum ni topik kita belajar, kita mesti membezakan atom dan molekul. Betul? Okey. Jadi air juga contoh molekul kerana gabungan atom yang berlainan. Jadi ia adalah molekul. Dan air juga adalah sebatian kerana atom oksigen bergabung dengan atom hidrogen. Dua atom hidrogen. Jadi gabungan ini adalah gabungan secara kimia. Jadi air dikategorikan sebagai sebatian. Di mana ini adalah sebatian air. Kita tengok air adalah molekul. Sebab kita tahu molekul sebelum ni kita belajar atom yang lebih daripada satu. Maksudnya kalau dua atom yang sama atau bergabung dengan atom yang berbeza bermaksud ia adalah molekul. Tetapi air juga molekul adalah sebatian kerana air bergabung secara kimia. Okey. Terikat secara kimia atom hidrogen, dua atom hidrogen dan satu atom oksigen bergabung secara kimia. Jadi air juga dikenali sebagai contoh sebatian. Okey, H2O terbentuk daripada dua atom hidrogen unsur dan oksigen, satu atom oksigen unsur. Jadi air adalah sejenis sebatian. Contoh
Garam mengandungi natrium dan klorin. Bermaksud, kalau dalam jadual berkala, natrium, you punya simbol adalah Na. Klorin dalam jadual berkala adalah Cl, klorin. Jadi, natrium klorida adalah contoh garam. Yang kat rumah masak tu adalah, nama kimia dia adalah natrium klorida. Setelah gabungan natrium, unsur natrium dengan klorin. Bergabung secara kimia. Jadi, dinamakan sebagai natrium klorida. Wang polimer Malaysia mengandungi karbon dan hidrogen. Okey. Kanji mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen. Ubat gigi mengandungi aluminium, hidrogen, oksigen, kalsium dan fluorida. Sabun mengandungi natrium, hidrogen, karbon dan oksigen. Air mengandungi hidrogen dan oksigen. Contoh sebatian dalam kehidupan harian. Okey, contoh kita boleh tengok. Gula terdiri daripada unsur-unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Garam iaitu natrium klorida terdiri daripada unsur natrium dan klorin. Kapur iaitu kalsium karbonat terdiri daripada unsur-unsur karbon, kalsium dan oksigen. Pasir iaitu silikon dioksida terdiri daripada unsur-unsur silikon dan oksigen. Simbol unsur dan contoh unsur tu semua ada dalam jadual berkala. Guli diperbuat daripada mama yang terdiri daripada unsur-unsur kalsium, karbon dan oksigen. Karbon dioksida terdiri daripada unsur-unsur karbon dan oksigen. Pembentukan sebatian daripada logam dan bukan logam. Unsur logam mudah bertindak balas dengan unsur bukan logam seperti oksigen, air dan sulfur untuk menghasilkan sebatian iaitu bahan baharu. Ingat, kalau sebatian berlaku proses kimia, pembentukan kimia dan akan menghasilkan bahan baru yang mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeza daripada unsur logam dan unsur bukan logam yang membentuknya. Kita tengok cara pembentukan sebatian. Okey, aktiviti ini ada dalam buku teks kamu muka surat 186, aktiviti 6.11, di mana mangkuk pija iaitu kita letak sebut besi dan sebut sulfur. Sebut sulfur warna kuning. Di mana berlaku pemanasan. Jadi pemanasan ini adalah proses kimia. Kerana ia akan membentuk satu bahan baru. Jadi besi campur sebut sulfur akan menjadi besi sulfida. Maksud di sini, besi sulfida adalah contoh sebatian. Jadi besi sulfida dia adalah gabungan sebut besi dan sulfur. Jadi membentuk satu bahan baru melalui proses pemanasan. Setengah unsur logam bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan oksida logam. Contoh unsur logam, unsur bukan logam dengan oksigen akan menghasilkan oksida dan namanya logam oksida logam.
contoh ya. Logam contohnya magnesium. Unsur logam, oksigen. Jadi sebatian yang baru akan terbentuk ialah magnesium oksida. Okey. Contoh logam seterusnya adalah aluminium. Okey, bercampur dengan oksigen, unsur oksigen akan membentuk sebatian aluminium oksida. Jadi kalau oksida nama kat belakang ni adalah gabungan atom oksigen. Zinc campur dengan oksigen akan jadi nama bahan baru sebatian iaitu zinc oksida. Kuprum campur dengan oksigen akan menghasilkan kuprum oksida. Besi campur oksigen akan menghasilkan besi oksida. Kebanyakan unsur logam bertindak balas dengan air untuk menghasilkan hidroksida, logam dan hidrogen. Tadi contoh unsur logam bergabung dengan oksigen. Jadi bahan baru akan membentuk oksida nama belakang kan. Okey, yang ni unsur logam yang bergabung dengan hidrogen bertindak balas dengan air menghasilkan hidroksida. Kenapa hidrogen ni ada unsur air? Kita tahu kan air adalah H2O. Jadi ada unsur hidrogen. Jadi kita tengok unsur logam campur dengan air akan membentuk sebatian hidrogen logam. Campur hidrogen. Ini adalah contoh persamaan kimia yang pelajar mesti tahu. Lanjutan, pelajar akan belajar seterusnya pada tingkatan 4 lah. Unsur bukan logam. Contoh, natrium campur air akan membentuk natrium hidroksida campur hidrogen. Okey, jadi bahan sebatian baru adalah natrium hidroksida campur dengan hidrogen. Kerana air terdiri daripada unsur H2O. Kalium, contoh kalium logam campur dengan air akan membentuk kalium hidroksida campur hidrogen. Lithium campur air membentuk sebatian baru iaitu lithium hidroksida campur hidrogen. Zinc campur dengan air akan membentuk zinc hidroksida campur hidrogen. Unsur logam juga boleh bertindak balas dengan sulfur untuk menghasilkan sulfida logam. Okey, kalau sulfur akan menghasilkan sulfida logam. Contoh, unsur logam campur dengan sulfur membentuk sebatian sulfur logam. Contoh, plumbum logam campur dengan sulfur akan membentuk plumbum sulfida. Okey. Aluminium campur sulfur akan membentuk aluminium sulfida. Dia ada nama kat depan sul-sul. Maksudnya ada unsur bukan logam iaitu sulfur bercampur. Besi campur sulfur membentuk sulfida. Jadi nama baru dia kalau sulfur ni ia akan menamakan sulfida. Jisim diabadikan semasa perubahan kimia. Hukum keabadian jisim menyatakan bahawa dalam sesuatu tindak balas kimia, jumlah jisim bahan selepas tindak balas kimia adalah sama dengan jumlah jisim bahan sebelum tindak balas kimia. Atom-atom tidak dapat dicipta atau dimusnahkan tetapi disusun semula semasa tindak balas kimia berlaku.
Oleh kerana bilangan atom tidak berubah semasa tindak balas kimia, maka jumlah jisim sesuatu bahan juga tidak berubah selepas tindak balas kimia. Jumlah jisim bahan tindak balas sebelum tindak balas adalah sama dengan jumlah jisim hasil tindak balas selepas tindak balas. Okey, kita tengok contohnya semasa proses pembakaran, karbon terbakar dalam oksigen dan karbon dioksida terbentuk. Persamaan kimia, karbon campur oksigen, berlaku proses pembakaran, adanya haba membentuk, membebaskan karbon dioksida. Di mana unsur karbon simbolnya C, oksigen sebab dia gas, dua atom oksigen, akan membentuk karbon dioksida di mana O2, C ni satu, iaitu satu molekul karbon dioksida bergabung dengan satu atom karbon dan dua atom oksigen. Ni molekul kita panggil kan. Molekul juga adalah sebatian. Ingat, molekul karbon dioksida terdiri daripada satu atom karbon, dua atom oksigen, dan ia adalah contoh sebatian kerana berlaku proses pemanasan. Tindak balas kimia. Kaedah pengasingan sebatian. Sebatian yang menggabungkan unsur-unsur secara kimia tidak dapat diasingkan dengan menggunakan kaedah fizikal. Contoh kaedah fizikal, kaedah yang kita belajar topik sebelum ini. Teknik pengasingan fizikal itu. Jadi sebatian hanya dapat diasingkan dengan menggunakan kaedah kimia, iaitu elektrolisis. Jadi kat sini pelajar kena faham bahawa untuk kaedah pengasingan sebatian, hanya satu je kaedah yang boleh asingkan unsur tersebut, melalui elektrolisis. Kaedah kimia kan. Kita kena faham macam mana proses elektrolisis dalam pengasingan sebatian. Di mana elektrolisis ialah proses penguraian sebatian dalam keadaan lautan aqueous atau leburan. Lautan aqueous ni lautan yang bercampur dengan lautan lain lah, berbentuk cecair atau leburan kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Contoh pengasingan sebatian, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 187. Di mana ini adalah contoh elektrolisis air. Di mana dalam satu bekas adanya air sulin dan kita titikkan asid sulfurik. Dan litar ini dipasangkan rod karbon. Asid sulfurik ini terdiri daripada bahan sulfur. Dan juga ada air dalam ni. Selepas beberapa jam, apa yang berlaku? Kita tengok sebelum ni proses elektrolisis ada terminal positif dan terminal negatif. Di mana adanya berlaku pengaliran arus elektrik. Elektrod positif dikenali sebagai anod. Elektrod positif anod. Sebab punca bateri ni positif, jadi elektrod yang punca positif kita namakan anod. Seterusnya
punca negatif, okey, elektrodnya kita namakan katod. Okey, jadi lautan ini mengandungi air suling dan asid sulfurik. Okey, di mana elektrod negatif kita panggil katod, elektrod positif kita panggil anod. Okey, ini kita panggil elektrod lah. Okey, berlaku proses elektrolisis. Okey, di sini balang yang kita telangkupkan, salah satunya, okey, selepas beberapa jam kita nampak mula-mula berisi air kan? Penuh kan? Okey, sehingga beberapa jam kita nampak salah satu bikar ini ada kosong dan ruangan udara iaitu oksigen diisi. Satu lagi, pada katod negatif ada ruang udara dalam balang yang ditelangkupkan mengandungi gas hidrogen. Di mana unsur-unsur hidrogen oksigen ini didapati daripada air suling. Air suling tu terdiri daripada unsur hidrogen dan oksigen. Jadi kita dapat asing tak oksigen dan hidrogen? Dapatlah. Okey. Pada elektrod anod, balangnya akan mengandungi oksigen. Okey, pada elektrod katod, balangnya mengandungi gas hidrogen. Jadi unsur molekul hidrogen dan oksigen yang terdapat dalam lautan aqueous ini dapat diasingkan dan kita dapatlah unsur semula iaitu unsur oksigen dan unsur hidrogen. Okay, ini elektrolisis air ya. Di mana kita tengok gas, kita tahu bentuk gas kan. Satu berbentuk pada kaki elektrod positif akan mengandungi gas oksigen. Ini. Okey, pada elektrod negatif akan mengandungi gas hidrogen. Dan air suling ini mengandungi air suling lah, H2O lah. Ni simbol air. Jadi simbol air ni kita nampak tak? Molekul hidrogen 2H ni di sini dan oksigen, molekul oksigen berada di tempat ni lah. Okey, pada tabung didih elektrod positif. Jadi unsur hidrogen dan oksigen ini dapat dipisahkan, tetapi dengan cara elektrolisis. Ni elektrolisis untuk pemisahan sebatian. Hanya kaedah kimia sahaja iaitu proses elektrolisis. Beberapa titik, koleksi titik. Asid sulfurik cair dicampur pada air suling untuk membolehkan air mengkonduksikan arus elektrik. Kadang-kadang untuk pengaliran arus elektrik, asid sulfurik kita titiskan supaya membolehkan air ni mengalirkan arus elektrik. Perubahan fizikal dan perubahan kimia. Pelajar kena memahami apakah perbezaan, maksud dan perubahan atom dan molekul serta perubahan sifat dan contoh perubahan dalam perubahan fizikal dan perubahan kimia. Kita bandingkan jenis perubahan dalam pembentukan sebatian. Maksud, kalau perubahan fizik, perubahan yang hanya dipengaruhi sifat-sifat fizik sesuatu bahan. Tapi kalau perubahan kimia, perubahan jirim yang menghasilkan satu atau lebih bahan
baharu. Okey, itu dari segi maksud. Dari segi perubahan atom dan molekul. Okey, untuk perubahan fizik, jenis atom tidak berubah. Bilangan atom tidak berubah. Susunan atom tidak berubah. Jenis molekul tidak berubah, tetapi jarak antara molekul berubah. Ini bermaksud jarak antara molekul berubah adalah perubahan keadaan fizik. Manakala perubahan kimia, perubahan atom dari segi perubahan atom dan molekul, jenis atom tidak berubah. Okey, bilangan atom tidak berubah. Susunan dan gabungan atom berubah. Jenis molekul pun berubah. Okey. Perubahan sifat. Kalau perubahan fizik berlaku perubahan bentuk sahaja. Perubahan saiz, perubahan keadaan sama ada pepejal, cecair dan gas. Manakala perubahan kimia ia melibatkan perubahan suhu, perubahan warna, penghasilan gas dan penghasilan bunyi. Contoh perubahan dalam perubahan fizik adalah pendidihan air, peleburan ais, pembekuan air, kondensasi wap air, keterlautan garam dalam lautan, penghabluran garam daripada air laut dan pengembangan dan pengecutan ciring. Manakala perubahan kimia, contoh perubahan adalah pembakaran kertas, pengawatan besi, pemanasan makanan, pengoksidaan apel oleh udara. Bermaksud pengoksidaan apel oleh udara, kalau apel yang kita kupas tu kan, dia akan lama-lama terdedah pada udara, ia akan berkarat. Warna brownie gitu kan. Maksudnya berlaku pengoksidaan apel. Pembakaran bahan api fosil, fotosintesis dan juga respirasi sel. Cikgu harap chapter ini pelajar boleh membuat nota untuk subtopik ini. Okey, perubahan fizik dan perubahan kimia dari segi maksud, perubahan atom dan molekul, perubahan sifat dan contoh perubahan. Perbezaan antara perubahan fizikal dan perubahan kimia. Jom kita fahamkan. Perubahan fizikal tidak membentuk bahan baru. Okey, ini ringkasan ya. Perubahan kimia membentuk bahan baharu. Perbezaan. Perubahan fizikal ialah sifat komponen sebelum dan selepas perubahan adalah sama. Manakala perubahan kimia, sifat komponen sebelum dan selepas perubahan adalah berbeza. Okey, perubahan fizikal adalah proses yang berbalik. Manakala perubahan kimia, proses yang tidak berbalik. Contoh perubahan fizikal adalah keterlautan, peleburan, kondensasi dan pendidihan. Contoh perubahan kimia adalah pembakaran, pengawatan, pengoksidaan dan penetralan. Jadual ini menunjukkan perbezaan perubahan fizikal dengan perubahan kimia. Okey, perubahan fizik kita boleh ringkaskan lagi dan chapter ini pelajar boleh membuat sebagai nota. Okey. Chapter buih. Di mana perubahan fizikal dan perubahan kimia persamaan ia adalah berlaku kepada jirim. Kedua-duanya adalah berlaku kepada jirim. Di mana jisim diabadikan semasa perubahan. Semasa sebelum dan selepas proses adalah sama jisim. Okey. Seterusnya persamaannya adalah perubahan tenaga berlaku. Ini adalah persamaan antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Kita pergi satu persatu. Kalau perubahan fizik, tiada bahan baru terbentuk. Sifat bahan asal
dan hasil adalah sama. Komposisi kimia bahan asal dan hasil sama, memerlukan tenaga yang sedikit, melibatkan perubahan fizik sahaja. Perubahan boleh berbalik. Manakala perubahan kimia adalah bahan baharu terbentuk, sifat bahan asal dan hasil berbeza, komposisi kimia bahan asal dan hasil berbeza, memerlukan tenaga yang banyak, melibatkan perubahan fizik dan kimia, serta perubahan tidak boleh berbalik. Ini adalah perbezaan antara campuran dengan sebatian. Perbezaan cara pembentukan campuran melalui perubahan fizik. Sebatian melalui perubahan kimia. Perbezaan pembentukan bahan baharu, campuran tidak. Sebatian ya. Perbezaan sifat-sifat komponen asal, komponen-komponen mengekalkan sifat asalnya. Manakala sebatian mempunyai sifat-sifat yang berbeza daripada komponen unsur yang asal. Perubahan haba semasa pembentukan campuran tiada, tetapi sebatian ia melibatkan perubahan haba. Nisbah komponen, komponen-komponen boleh hadir dalam sebarang nisbah untuk campuran, manakala sebatian unsur-unsur bergabung dalam nisbah yang tetap. Kehadiran ikatan kimia untuk campuran tiada, manakala sebatian ia adalah berkait dengan perubahan kimia iaitu ikatan kimia. Kaedah pengasingan untuk campuran dapat diasingkan dengan mudah melalui kaedah fizikal seperti penurasan, penyulingan, pemisahan menggunakan magnet, pengenapan, pengapungan dan kromatografi yang cikgu tunjuk dalam eksperimen tu. Manakala sebatian hanya dapat diasingkan melalui kaedah kimia seperti elektrolisis dan penguraian terma. Perbezaan cara pembentukan campuran melalui perubahan fizik, sebatian melalui perubahan kimia. Pembentukan bahan baru, campuran tidak, manakala sebatian ya. Pembentukan ikatan kimia, campuran tidak, sebatian ya. Kaedah pengasingan seperti yang cikgu nyatakan tadi iaitu penurasan, penyulingan, pemisahan menggunakan magnet, pengenapan, pengapungan dan kromatografi. Manakala kaedah kimia termasuk elektrolisis dan penguraian terma. Sifat-sifat komponen asal adalah komponen dalam campuran mengekalkan sifat asalnya. Manakala sebatian berbeza dengan sifat sebatian yang terbentuk. Nisbah komponen untuk campuran adalah tetap, tetapi sebatian tidak tetap. Okey, kita tengok perbezaan antara campuran dan sebatian lagi ya. Okey, ni campuran, sebatian, ikatan kimia, pembentukan melalui tindak balas fizik, pembentukan melalui tindak balas kimia. Sifat-sifat komponen kekal, sifat-sifat komponen berubah. Komponen-komponen tidak dicampur dalam nisbah yang tetap. Komponen-komponen digabungkan dalam nisbah yang tetap. Kaedah pengasingan tindak balas fizik. Kaedah pengasingan tindak balas kimia. Cabaran TIMSS 2. Antara berikut yang manakah dapat diasingkan dengan menggunakan kertas turas? A. Campuran air dan garam. B. Campuran air dan minyak masak. C. Campuran garam dan serbuk cili. D. Campuran air
dan sebuk lada hitam. Apakah jawapannya? Diasingkan menggunakan kertas turas. Boleh fikir? Tahu jawapan? Okey. So jawapannya adalah D. Apakah itu D? Campuran air dan sebuk lada hitam. Okey. Panduan kebat. Contohnya kita tengok David ialah seorang ahli petrokimia. Dia menggunakan susunan radas di atas untuk mengkaji sifat-sifat pecahan sampel petroleum. Setiap pecahan petroleum mempunyai takat didih yang berbeza. Pada akhir eksperimen, David memperolehi diesel yang berwarna hitam pekat. Diesel terbentuk daripada unsur-unsur karbon dan hidrogen. Adakah unsur-unsur radas itu sesuai untuk memperolehi pecahan petroleum? Terangkan mengapa. Lagi satu, adakah diesel iaitu unsur sebatian atau campuran? Berikan alasan bagi jawapan anda. Satu, dia kata A, susunan radas itu sesuai tak untuk memperolehi pecahan petroleum? Yang kedua, adakah unsur sebatian atau campuran? Diesel ialah unsur sebatian atau campuran. Beri alasan. Okey. Sekiranya kamu faham apa yang cikgu sampaikan, kamu boleh jawab A dan B. So kita bincang jawapan A dan B. Apakah dia? Panduan. Susunan radas itu merupakan penyulingan berperingkat. Penyulingan merupakan satu cara untuk mengasingkan pecahan dalam petroleum. Petroleum merupakan campuran pelbagai jenis pecahan yang masing-masingnya mempunyai takat didih tertentu. Jawapannya adalah susunan radas itu sesuai untuk memperolehi pecahan petroleum. Dapat 1 markah. Hal ini kerana setiap pecahan itu mempunyai takat didih yang berbeza. Dan apabila petroleum dipanaskan ke suhu yang sama dengan takat didih pecahan, maka pecahan tersebut akan disuling keluar. Dapat lagi 1 markah. Diesel ialah sejenis sebatian, 1 markah. Kerana unsur karbon dan hidrogen berpadu secara kimia untuk membentuk bahan baharu yang dipanggil diesel. Dan sifat-sifat diesel tidak sama dengan sifat-sifat karbon dan hidrogen. Lagi 1 markah. Okey, yang seterusnya, jadual di bawah menunjukkan beberapa unsur dikelaskan 2 kumpulan. Kumpulan X, sulfur, karbon dan iodin. Kumpulan Y, aluminium, zinc dan copper. Apakah kumpulan X dan Y? Okey. Jawapannya adalah X bukan logam, Y adalah logam. Okey. Ciri-ciri logam dan bukan logam kan? Seorang pengilang ingin menghasilkan wayar elektrik di kilangnya. Cadangkan satu jenis unsur daripada senarai di atas. Terangkan jawapan anda. Okey. C, raja di bawah menunjukkan jadual berkala tidak lengkap yang menyusunkan unsur-unsur secara sistematik dan teratur. Lorek dan labelkan kedudukan X dan Y pada jadual berkala di atas. Di manakah X dan di manakah Y? Okey, untuk jawapan yang B, cuprum. Cuprum adalah logam dan boleh mengalihkan arus elektrik. Okey, jawapan seterusnya, cuprum mempunyai sifat tahan karat, kuat dan boleh dibengkokkan, iaitu mulu. Kedudukan unsur Y
pada kumpulan sini. Kumpulan, okey, pelajar boleh cek jadual berkala di manakah kedudukan kuprum. Okey. Kedudukan kuprum, okey. X di sini. Okey. X bukan logam, Y logam kan? Okey, so anda diberi sejenis unsur oleh seorang guru dan beliau meminta anda mengenal pasti jenis unsur tersebut. Apakah perlu anda lakukan? Coba jawapan anda. Okey, contoh. Contoh, perhatikan permukaan unsur. Jadi unsur logam mempunyai permukaan berkilau. Jadi kita kena tahulah bengkok unsur itu. Kalau unsur logam, ia perlu dibengkokkan. Kalau mula menunjukkan logam. Ketuk unsur itu menggunakan tukul. Unsur logam boleh ditempa menjadi kepingan. Okey, ini adalah pemerhatian dan inference yang kita buat eksperimen, yang cikgu tunjuk contoh eksperimen menentukan logam dan bukan logam, ciri-ciri logam dan bukan logam. Okay, sampai sini sahaja topik kali ini, dan selepas itu pelajar boleh rujuk tugasan PDPR dan buat tugasan, nota dan juga latihan dalam buku kerja. Okey. So sampai sini dulu untuk topik kali ini. Sekian. Assalamualaikum.